Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seramai 15 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2013 di bawah maksud B27 dan P27 Kementerian Kejaraya pada lewat petang semalam. Ahli-ahli yang berhormat berkenaan ialah dari Kulai, Keluang, Jasin, Kota Melaka, Sepang, Kota Raja, Parit, Jerlun, Lipis, Paya Besar, Limbang, Kota Semarahan, Tenem, Sandakan dan Kota Kinabalu. Segala perhatian, pandangan dan cadangan ahli-ahli yang berhormat berkenaan amatlah kami hargai, walaupun terdapat juga isu-isu yang dibangkitkan itu terkeluar daripada maksud butiran perbekalan tambahan 2013 yang dipohon oleh kementerian ini. Datuk Seri Pengerusi, sebelum saya menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, izinkan saya terlebih dahulu untuk memaklumkan bahawa jumlah peruntukan tambahan keseluruhan 2013 yang dipohon oleh kementerian ini ialah sebanyak 526.5 juta. Daripada jumlah tersebut, 50 juta di bawah maksud B27 mengurus, iaitu untuk melaksanakan kerja-kerja perbaikan infrastruktur jalan dan jambatan yang rosak akibat banjir. Manakala sebanyak 476.5 juta lagi ialah peruntukan di bawah maksud P27 pembangunan, iaitu untuk tujuan pelaksanaan program atau projek-projek seperti berikut. Pertama, 100 juta untuk program perbaikan infrastruktur jalan dan jambatan di seluruh negara yang terlibat dengan kerosakan akibat bencana banjir yang berlaku pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013. Yang kedua, 141 juta untuk program perbaikan dan menaik taraf Jalan Tan Borneo di Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, 81 juta untuk program membaiki kerosakan jalan persekutuan di Semenanjung Malaysia. Yang keempat, 105 juta untuk kerja-kerja kecemasan pembaikan cerun yang dilaksanakan di bawah arahan Perbendaharaan 55 atau AP55. Dan yang terakhir, 49.6 juta untuk menampung peruntukan yang tidak mencukupi untuk beberapa projek pembinaan jalan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sebahagian besar program dan projek-projek berkenaan melibatkan projek di luar jangka atau ad hoc dengan izin seperti kejadian bencana banjir dan tanah runtuh. Oleh itu, kementerian ini perlu memohon peruntukan tambahan bagi memastikan pelaksanaan projek-projek awam yang dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan kepada rakyat. Datuk Seri Pengerusi, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, jumlah keseluruhan peruntukan tambahan untuk tujuan membaiki kerosakan jalan yang terlibat dengan bencana banjir ini ialah sebanyak 150 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 50 juta disediakan di bawah maksud B27 mengurus dan 100 juta lagi di bawah maksud P27 pembangunan. Peruntukan ini ialah untuk jalan-jalan persekutuan yang terlibat dengan kejadian banjir yang berlaku akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013 sahaja. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, peruntukan banjir 150 juta yang dipohon ialah bagi melaksanakan 271 lokasi projek di seluruh negara, di mana keseluruhan projek berkenaan telah disiapkan pada akhir tahun lalu, iaitu 2013. Skop kerja yang terlibat ialah seperti menurap semula jalan, membaiki struktur jalan, membaiki cerun, meninggikan aras jalan dan menaik taraf sistem pembentung dan jambatan. Oleh itu, untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Tenem, iaitu sama ada peruntukan tambahan tersebut turut melibatkan pembaikan jalan yang terlibat dengan kejadian banjir yang berlaku di Tenem dan Beaufort pada bulan Februari 2014. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, kerja-kerja pembaikan tersebut akan dilaksanakan dalam masa terdekat kerana peruntukannya telah
disalurkan oleh kepada pihak JKR Sabah. Maksudnya yang berhormat, peruntukan yang dalam butiran ini hanya untuk menangani masalah banjir yang berlaku akhir 2012 dan awal 2013, di mana kejadian banjir yang baru-baru ini, seperti yang saya katakan tadi yang berhormat, kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan dalam masa terdekat dan peruntukan telah pun disalurkan kepada JKR Sabah. Datuk Seri Pengerusi, untuk makluman ahli yang berhormat dari Kota Kinabalu, peruntukan sebanyak 141 juta adalah merupakan peruntukan tambahan untuk kerja-kerja penyelenggaraan yang mendesak di Jalan Pan Borneo, iaitu sebanyak 35 projek di Sabah dan 15 projek di negeri Sarawak. Skop projek ini melibatkan kerja-kerja penurapan semula di beberapa lokasi-lokasi sepanjang Jalan Pan Borneo. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, program untuk menaik taraf Jalan Pan Borneo ke tahap dual carriageway sedang dijalankan secara berperingkat-peringkat dan dijangka siap pada tahun 2025. Sementara menunggu program naik taraf ini siap, Jalan Pan Borneo yang sedia ada masih perlu diselenggara sehingga keseluruhan jalan tersebut dinaik taraf sepenuhnya. Oleh daripada itu, ini bukanlah pembaziran seperti yang didakwa oleh yang berhormat. Antara lokasi Jalan Pan Borneo yang terlibat di negeri Sabah ialah Jalan Kota Kinabalu ke Sandakan, Jalan Sandakan ke Tawau, Jalan Susur Teluk Sepanggar, Jalan Kota Kinabalu ke Keningau ke Tenam, Jalan Kota Kinabalu ke Sindumin, Jalan Kota Kinabalu ke Kudat, dan Jalan Kota Belut ke Berungis. Manakala di Sarawak pula ialah di Jalan Kuching ke Kota Samarahan, Jalan Kuching ke Seri Aman ke Betung, Jalan Sibu ke Bintulu, dan Jalan Bintulu ke Bakun. Datuk Seri Pengerusi, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, peruntukan tambahan sebanyak 81 juta lagi dipohon untuk melaksanakan program membaiki kerosakan jalan persekutuan di Semenanjung Malaysia sahaja. Program pembaikan jalan ini dibahagikan mengikut zon, iaitu zon tengah, zon utara, zon selatan dan zon timur. Pecahan peruntukan mengikut negeri ialah seperti senarai berikut. Negeri Perak 16.4 juta, Johor 14 juta, Pahang 10.1 juta, Kelantan 9 juta, Selangor 8.5 juta, Negeri Sembilan 7.8 juta, Terengganu 7.3 juta, Kedah 6 juta, dan Melaka 1.3 juta. Datuk Seri Pengerusi, untuk makluman ahli yang berhormat Sandakan, peruntukan tambahan sebanyak 105 juta diperlukan untuk kerja-kerja kecemasan atau darurat bagi membaiki cerun-cerun di bawah arahan Perbendaharaan 55 atau AP 55. Arahan perbendaharaan ini membenarkan kerja-kerja dilaksanakan serta-merta untuk kepentingan awam. Pada tahun 2012 dan 2013 terdapat sebanyak 14 projek yang dilaksanakan di bawah AP 55, iaitu 6 di Kelantan, 4 di Terengganu, 3 di Pahang dan 1 di Negeri Sembilan. Kesemua kerja-kerja terlibat ialah telah pun disiapkan pada tahun 2013 yang lalu. Datuk Seri Pengerusi, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, peruntukan tambahan sebanyak 49.6 juta lagi diperlukan bagi tujuan menampung pembayaran untuk 4 projek yang mengalami kekurangan peruntukan pada tahun 2013, iaitu yang pertama, projek menaik taraf Jalan Alosta ke Kuala Nerang ke Durian Burung sebanyak 22.62 juta. Yang kedua, projek membina jambatan kedua Sultan Yahya Petra Kota Baru 8.34 juta. Yang ketiga, projek menaik taraf Jalan Persekutuan 3 atau FT3 dari Kuantan ke Pekan sejumlah 8.69 juta. Dan yang keempat, projek menaik taraf Jalan Persekutuan 1 atau FT1 dari Persimpangan Permatang Keling ke Jambatan Sungai Junjung Simpang 4 Pulau Pinang sebanyak 9.9 juta. Datuk Seri Pengerusi,
terdapat 12 ahli yang berhormat telah membangkitkan isu berkaitan permohonan projek-projek baru atau projek menaik taraf jalan di kawasan masing-masing. Iaitu yang pertama, ahli yang berhormat dari Kluang memohon supaya jalan Persekutuan 50 atau FT 50 dari Kluang ke Batu Pahat dinaikkan taraf untuk menampung pertambahan bilangan trafik di Kluang dan kawasan sekitarnya. Yang kedua, ahli yang berhormat dari Jasin pula memohon kerajaan untuk mempercepatkan pelaksanaan fasa kedua dan ketiga projek menaik taraf jalan dari Bemban ke Jasin ke Tangkak. Yang ketiga, ahli yang berhormat dari Kota Melaka meminta kerajaan segera membina jalan pesisiran pantai Bandar Melaka. Yang keempat, ahli yang berhormat dari Sepang pula memohon supaya dibina jejambat bertingkat di laluan Dengkil ke Kajang, iaitu di Pekan Dengkil, dan cadangan menaik taraf laluan jalan B48 dari persimpangan Kuartus KLIA ke Pekan Sungai Pelek. Yang kelima, ahli yang berhormat dari Kota Raja pula memohon supaya dibina jejambat baru untuk menggantikan bulatan Kemuning di Kota Raja Kelang. Yang keenam, ahli yang berhormat dari Parit meminta kerajaan membina projek naik taraf Jalan Persekutuan FT 73 dari Pekan Parit ke Siputih. Yang ketujuh, ahli yang berhormat dari Jerlun memohon supaya keseluruhan Jalan Persekutuan 7 dari Alostar ke Kanga dinaik taraf kepada laluan dual carriageway. Yang ke-8, ahli yang berhormat dari Lipis pula memohon pelaksanaan projek Terbengkalai Jalan Benta ke Jerantut ke Maran dipercepatkan, di samping meminta supaya dipertingkatkan aspek penyelenggaraan jalan di laluan Jalan Kuala Lipis ke Jerantut ke Kuala Kerau yang mengalami kerosakan akibat beban kenderaan berat. Yang ke-9, ahli yang berhormat dari Paya Besar mencadangkan supaya dipercepatkan projek membina jalan baru dari Sungai Lembing ke Jerantut. Dan yang ke-10, ahli yang berhormat dari Limbang minta supaya disemak semula senarai keutamaan projek pembinaan jalan yang akan dilaksanakan di kawasan Limbang. Yang ke-11, ahli yang berhormat Kota Semarahan pula memohon pelaksanaan projek membina jambatan baru merentasi Sungai Semarahan dan pertimbangan untuk membina jejantas pejalan kaki di Jalan Datuk Musa, Kota Semarahan. Dan yang ke-12, ahli yang berhormat dari Tanam pula memohon pembinaan jalan baru yang menghubungkan Tanam ke Sepitang melalui Pekan ke Mabung. Datuk Seri Pengerusi, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semua projek yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkenaan sebenarnya telah diambil catatan dan akan diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Bagi projek-projek yang masih belum diluluskan kerajaan, permohonan tersebut akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam perancangan senarai projek baru di bawah rolling plan rancangan Malaysia ke-10 yang akan datang dan seterusnya. Menteri, saya Kota Raja. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya sebenarnya tidak membangkitkan tentang bulatan Kemuning, tetapi Jalan Bukit Kemuning, bulatan Jalan Kebun. Ini adalah satu projek yang telah lama diluluskan. Ya, saya ada juga menyusul bertanya kepada pegawai-pegawai di UPEN bahawa projek ini sebenarnya telah ada kelulusannya dan telah masuk dalam senarai, cuma tidak dilaksanakan. Jadi ia bukan satu permohonan baru yang berhormat Yang Menteri, tetapi satu projek yang telah ditunda sekian lama. Menteri, kalau boleh sekaliguslah Limbang. Silakan Limbang. Ada sedikit terima kasih yang Datuk Pengerusi. Tadi Menteri sebut pasal menyemak projek-projek baru. Bukan projek baru. Yang saya bawa semalam tu ialah projek dah dilulus dan sebahagian daripada telah pun dilaksanakan. Just that banyak lagi package-package lain dalam projek itu yang saya perhatikan dari mana telah dibawa. Saya sendiri melawat bersama-sama mereka yang telah pun dilantik, tidak menepati sasaran yang sepatutnya dibuat, tak tersenarai. Yang tersenarai adalah yang memang elok. Jadi ini tidak menepati, sedangkan the whole package ni hanyalah 71 juta. Memang tidak mencukupi untuk menaik taraf jalan sepanjang 52 km. Jadi sasaran mestilah betul, baru nampak impaknya. Kalau tidak, itu yang semalam cakap orang lain, kenapa yang bagus buat, yang tak bagus ditinggal ya? Itu yang persoalannya. Bukannya menyemak projek baru. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya faham Yang Berhormat, ya, bagi untuk menjawab kedua-dua ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Kota Raja dan Yang Berhormat Limbang.
Sikit minta saya selesaikan dulu yang kedua-dua, lepas tu saya akan jemput Yang Berhormat Jerlun, ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya merangkumkan jawapan bukan atas dasar permohonan hanya merujuk kepada permohonan baru, tetapi juga naik taraf dan juga permohonan yang belum diluluskan, Yang Berhormat, ya. Dan menambah kepada apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat itu memang benar, ya. Projek ini merupakan kita sedia maklum di peringkat kementerian, Yang Berhormat, ya. Dan antara perancangan di bawah projek ini adalah menaik taraf, ya, lorong jalan yang sedia ada daripada 2 lorong ke 4 lorong, dan antara perancangan kerajaan juga, ya, untuk membina jambatan serta persimpangan bertingkat along that particular road dengan izin, Yang Berhormat, ya. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Sikit lagi, saya cuma agak kadang-kadang tak tahu ke mana nak merujuk setiap kali perbahasan kita bawa perkara ini. Tidak ada mekanismekah bagi kita ahli parlimen untuk mendapat senarai-senarai bila status projek itu. Sekurang-kurangnya bila kita nak menjawab kepada rakyat, ya, kita tak boleh kata sudah lulus, tapi jadi jawapan politik sahaja. Kita nak kalau boleh satu senarai status projek, bila bila dijangka akan dilaksanakan, bila akan selesai. Tidak hanya bergantung kepada makna dia bila tak ada bajet, some projects get pushed dengan izin, masuk projek lain yang dikatakan lebih urgent dan sebagainya. Kalau boleh, Timbalan Menteri, saya ingat projek-projek ini semua dah ada dalam senarai. Tidak bolehkah kita ada satu senarai rujukan dan kita boleh orang kata set minda kita bahawa okey, projek ini akan masuk ke kawasan kita bila, dan rakyat boleh menjangka bila dan sebagainya. Saya ingat itu adalah pentadbiran yang lebih telus. Terima kasih. Yang Berhormat boleh, ya, merujuk perkara ini bila-bila masa terus kepada peringkat kementerian, sama ada melalui menteri ataupun saya sendiri, Yang Berhormat. Sekiranya ada persoalan-persoalan ini dibangkitkan dan juga, ya, maklumat-maklumat yang diperlukan, ya, kami sedia membantu. Itu sebabnya Timbalan Menteri minta maaf, ya, YB. Bila nak mula, bila nak naikkan naik tarafnya tu, ya, itu yang saya nak dengar sebenarnya. Terima kasih. Saya seperti yang saya maklumkan, Yang Berhormat, apa sahaja persoalan yang Berhormat perlukan jawapan, ya, sila berikan persoalan tersebut untuk kita teliti dan seterusnya berikan maklumat yang diperlukan, Yang Berhormat, ya. Kita sedia membantu dari aspek ini. Dan untuk menjawab, minta saya address Limbang dulu, lepas tu saya nak bagi Jerlun dan Kota Melaka selepas itu, ya. Terima kasih. Dan untuk menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Limbang, kita di peringkat kementerian memang akur, ya, kepada keadaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Limbang. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, kementerian melalui JKR Sarawak telah pun mengarahkan supaya kawasan yang hendak dibaik pulih di kawasan Yang Berhormat itu disemak semula, supaya hanya kawasan-kawasan yang teruk sahaja diperbaiki. Ya, perkara ini telah disampaikan kepada pihak negeri, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Jerlun. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Cuma nak rujuk balik kepada ucapan saya semalam berkaitan dengan jalan F7 Alor-Star Kangar. Saya hanya minta supaya dilebarkan sedikit antara kilometer 15 sempadan Kota Star Kubang Pasu dan juga kilometer 25 sempadan Kubang Pasu Perlis. Apa yang dimasukkan ialah bukan nak dinaikkan menjadi dual carriageway yang kita tahu amat besar kosnya, tapi hanya sekadar menyambung kerja-kerja yang telah dilebarkan, iaitu diwujudkan road shoulder untuk motorcycle lane. Jadi itu yang dimasukkan. Mohon Yang Berhormat Menteri catatkan supaya ianya betul. Terima kasih. Kota Melaka. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri. Tadi dalam jawapan Yang Berhormat Menteri katakan bahawa jalan pesisir pantai ini akan dimasuk dalam rolling plan. Saya nak pastikan adakah projek ini mesti akan diteruskan, kerana saya didapati nampaknya tiada sebarang perkembangan tentang selepas kajian yang telah dibuat.
saya nak pastikan akankah projek jalan pesisir pantai ini akan diteruskan atau dia akan dipatahkan setakat ini saja. Okay, terima kasih. Menteri satu ya. Terima kasih Tuan Tun Kerusi. Jadi saya mau tambah sikit yang tadi YP Limpang dia punya perkara itu. Saya mau tanya satu menteri, kalau sesuatu yang dia punya itu bajet yang sudah ditentu, tidak bolehkah yang bajet itu boleh pindahkah pergi lain yang macam jalan yang more serius dengan izin. Jadi bahawa itu pelancaran itu tidak dibazir. Saya bersetuju macam disanakan juga saya nampak ada yang jalan itu elok tapi dia masih mau kasih retire. Kita yang tanya CKA mengapa itu yang banyak jalan itu begitu buruk tidak pakai, dia bilang itu peruntukan sudah tetap untuk jalan ini. Tapi saya kalau ada begitu punya polisi saya fikir kementerian mesti mau timpang lah bagaimana kita beri ubah suai ini peruntukan yang untuk yang jalan yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih Menteri, boleh sekali ya. Terima kasih. Lepas ni payah besar. Terima kasih Tuan Speaker. Ini saya terpanggil sebab saya setiap hujung minggu berulang alik ke Sendakan dan jalan utama yang kita lalui satu ya, untuk ke Kinabatangan, untuk ke Beluran tempat timbalan Pertua, untuk ke Kota Kinabalu, untuk ke Tawau, untuk ke mana-mana. Satu saja. Satu batang jalan raya ini kita sudah merdeka 57-58 tahun. Jadi masalah yang kami hadapi wakil rakyat di sana, termasuk pembangkang ni lah, dia kata jalan raya ini pun kerajaan tak boleh naik taraf, berlubang-lubang, bucur sana sini. Jalan di Semenanjung, rangkaian jalan beribu-ribu kilometer, baik pula, tapi banyak kalah. Kita di sana hampir semua menang, kecuali Sendakan menang Ploksot lah, betul ya. Kalau tidak kita sapu juga, tapi jalan kita tak pernah baik-baik. Jadi apa perancangan kerajaan untuk meningkatkan jalan raya yang satu-satunya ini saya mau melihat sebelum PRU yang ke-14 jalan raya ini dinaik taraf kepada double lane sekurang-kurangnya 2 carriageway ya. Sebab kalau tidak payah Menteri Sarawak tiba Menteri Sabah, takkan dua orang tak boleh pakat-pakat. Jadi apa jaminan dia supaya jalan raya ini dapat dinaik taraf dan dibagi keselesaan lah kepada penumpang-penumpang. Kalau kereta kancil kesian, sudahlah dia beli second hand, rusak. Ada orang yang mengandung mau bersalin, hospital tidak sampai, tak hantar-hantar. Jadi ini masalah yang kita hadapi. Jadi rakyat criticize kita, apa kerja wakil rakyat? Jadi saya minta berhormat dapat meringankan beban yang kita hadapi ini. Terima kasih. Payah besar bangun ya, Mas. Yang berhormat yang telah saya beri payah besar dulu, lepas tu saya akan jawab. Terima kasih Datuk Seri Speaker, terima kasih Menteri. Senyap. Saya merujuk balik pada ucapan saya semalam berhubung dengan jalan raya daripada Sungai Lembing ke Jalan Tut. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, jalan ini diumumkan pada tahun 86, rancangan Malaysia kelima, kemudian dia hilang pada radar. Dia timbul balik tahun 2009 bila saya bangkit perkara tu dalam Dewan Yang Mulia ni. Dan tahun 2010 semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan RMK 10, timbul balik jalan ni. Jadi saya nak tahulah bila lah jalan ni nak dibuat, kerana dah dua pengarah JKR Ketua Negeri. Saya tanya, yang Datuk Khalid dulu mengatakan bahawa kita dah buat dah dia punya design jalan ini. Cuma yang jadi masalah balak yang terlibat dengan pelan jalan ini.
sepatutnya dia kena serahkan dan konsesi ini kepada kontraktor yang dapat membina jalan ini. Itu masalahnya. Kemudian hilang lagi pada radar, timbul balik pengarah JKR yang ada sekarang ni dah pun bersara Yang Berhormat Menteri. Dia katakan kita dah siap dah. Hari Jumaat lepas bila saya tanya dengan pengarah JKR daerah, kita baru nak buat, kita tengah minta peruntukan daripada kementerian sebanyak 5 juta nak buat dia punya design jalan ni. Jadi yang mana Yang Berhormat Menteri yang betul ni? Jangan pula lepas ni besok hilang pula pada radar. Itu saya tanya Menteri kata kerajaan negeri tak masuk dalam rolling plan keempat. Jadi rolling plan ke mana pula nak masuk ni? Saya tak. Terima kasih Yang Berhormat. Kena pakai satelit. Susah. Dah habis dah Yang Berhormat Dah. Okey, terima kasih Yang Berhormat di atas Lipis Panggar Yang Berhormat. saya jawab dulu boleh Yang Berhormat? Berkait dengan Okey, tak apalah. Bagi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker termasuk Yang Berhormat daripada Payung Besar membangkitkan perkara ini. Tapi macam semalam saya katalah, dia sampai jerantuk juga disebut. Saya juga sebenarnya jalan yang saya katakan semalam iaitu daripada Benta Jerantuk juga sebelum ini masih ada dalam radar. Tapi bila dalam tahun 2004 lebih kurang macam itu dah hilang dari radar. Saya punya hilang terus, mana yang boleh tahan juga masuk dalam radar. Sedangkan saya dah bagi tahu pecah tanah dah dibuat dan sampai pecah tanah lah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang pun turut serta melawat jalan tersebut. Tetapi sehingga hari ini yang saya nak ketahui jawapan adalah bilakah radar itu boleh ditemui balik masuk dalam kawasannya, dalam kawasan itu yang kita nak. Agak-agaknya Yang Berhormat mungkin ada pegawai-pegawai yang tukang adjust radar ni. Jadi itu persoalannya. Jadi kalau mungkin tak boleh jawab sekarang pun tak apa, kurang-kurang pun dalam masa minggu depan kita musim persidangan boleh maklumkan kembali kepada Payung Besar dan Lipis untuk memastikan yang apa yang kita perbahaskan semalam. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Minta jalan. Sepanggar. tak apa, semangat. Terima kasih. Ini berkenaan dengan PDOP 76100, projek naik taraf jalan, projek baru. Untuk makluman Timbalan Menteri, kawasan jalan sekitar Sulaman Bypass dan juga Tuaran Bypass di Sepanggar ini terlalu sesak pada setiap masa, terutama sekali pada hari Jumaat. Kadang-kadang ramai yang terlepas solat Jumaat kerana berada di jalan raya selama 2 jam. Jadi saya lihat keutamaan JKR Sabah dan juga JKR Malaysia ialah membina kawasan flyover di kawasan jalan lintas. Tetapi sebenarnya yang lebih utama, yang lebih kritikal ialah flyover di kawasan Yayasan Sabah menghala ke UMS Wan Borneo. Jadi apakah tindakan pihak JKR dalam menyelesaikan isu trafik jam yang begitu teruk? Dalam perancangan saya tengok ada jalan pintas Rampayan bernilai 30 juta. Sebenarnya jalan ini tidak pun penting, tidak pun utama, kerana jalan ini hanya to serve UMS ini macam Sepanggar. berucap Jadi, ni Yang Berhormat. ya? Sekarang Menteri menjawab, Yang Berhormat cuma boleh minta penjelasan tentang saya jawapannya. minta penjelasan sebab Menteri dalam sesi yang sebelum ini telah pun mengumumkan cadangan pembinaan Kota Kinabalu Outer Ring Road. Jadi bilakah cadangan ini dimulakan? Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah ahli-ahli Yang Berhormat yang telah membangkitkan beberapa perkara. Saya mohon izin untuk menjawab perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Kinabalu, di mana beliau mengatakan adakah boleh sekiranya peruntukan yang telah disediakan untuk satu projek dipindah ke projek yang lebih Ahli Parlimen merupakan keutamaan. Sendakan.
Sandakan, maafkan saya, ya, ahli yang berhormat Sandakan. Memang boleh yang berhormat, ya, memang perkara ini sering dilakukan dan keutamaan projek-projek yang menjadi keutamaan lah, ya, yang selalunya kita dahulukan dibandingkan dengan projek yang tidak merupakan keutamaan. Dan untuk pengetahuan ahli yang berhormat juga, ya, projek-projek yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat ini sebenarnya termasuk dalam senarai perancangan kementerian. Di samping itu, untuk pengetahuan yang ahli yang berhormat, perancangan untuk membina dan menaik taraf rangkaian jalan raya di negara ini dibuat berdasarkan kepada sumber rujukan kita, iaitu Pelan Induk Pembangunan Rangkaian Lebuh Raya ataupun Highway Network Development Plan yang berhormat, ya, atau HNDP. Walaupun begitu, HNDP ini masih tertakluk kepada proses semakan semula, dengan mengambil kira dasar-dasar semasa kerajaan, pertumbuhan koridor pembangunan baru dan juga senarai keutamaan oleh kerajaan negeri serta peruntukan kerajaan, ya. Oleh itu, mana-mana projek yang tidak termasuk dalam HNDP sebenarnya masih boleh dipertimbangkan mengikut ataupun sekiranya projek tersebut memenuhi kriteria, ya. Dan untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kinabatangan, memang itu merupakan sebahagian, ya, Yang Berhormat, jalan tersebut merupakan sebahagian daripada Plan Borneo dan perancangan untuk menaik taraf kepada dual carriageway memang dalam perancangan kementerian, ya. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, ya, juga penyelenggaraan ataupun proses untuk membaik pulih jalan raya yang rosak sentiasa dilaksanakan melalui syarikat-syarikat konsesi yang dilantik. Pak Menteri, memang dari dulu sudah, saya ingat 9 tahun yang lalu saya sudah bangkit, di mana kementerian telah membuat perjanjian dengan 2 buah serikat, yaitu kalau tidak silap saya serikat Gemalait dengan 1 buah serikat lagi. Malangnya serikat ini memang tidak mampu mengendalikan kerja-kerja tersebut, dan rakyat sudah bosan. Pegawai daerah saya, kalau tiap-tiap mesyuarat majlis tindakan daerah panggil Gemalait hadir mesyuarat, dia tidak hadir mesyuarat. Jadi masalah yang dihadapi kita oleh kerajaan, oleh rakyat tidak selesai. Jadi apakah juga mungkin kontrak serikat-serikat ini mungkin ditamatkanlah? Kalau boleh gantilah dengan serikat-serikat, tahu salah ini satu serikat, lantiklah 10 serikat. Sudah tidak masuk akal Yang Berhormat, kita masuk alap 21 ini, serikat berkenaan 25 tahun kontrak dia. Amat malang sekali buat kerajaan melantik serikat yang tidak bertanggungjawab begini. Kita ambil maklum teguran Yang Berhormat, ya. Dan untuk menjawab kepada persoalan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paya Besar, saya suka untuk memaklumkan Yang Berhormat, ya, cadangan pembinaan jalan baru dari Sungai Lembing ke Jerantut ini telah dimasukkan di bawah rancangan Malaysia ke-10 Rolling Plan ke-4, ya, untuk pembinaan Yang Berhormat, ya. Dan antara perancangannya selain daripada pembinaan persimpangan, pengambil balik tanah, dan termasuk juga, ya, penyediaan lampu-lampu jalan. Anggaran kos adalah sebanyak 300 juta yang dimohon untuk kelulusan Yang Berhormat, ya. Dan saya memohon untuk menjawab persoalan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepanggar secara bertulis, kerana perkara ini merupakan perkara yang baru. Datuk Seri Pengerusi, berkenaan dengan jambatan Batang ataupun Kota Semarahan, ya, Batang Semarahan, seperti yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat dari Kota Semarahan, saya ingin maklumkan bahawa projek ini adalah di dalam proses perolehan dan dijangka pembinaan akan dapat dimulakan pada bulan Ogos 2014. Manakala mengenai permohonan untuk membina jejantas penjalan kaki berhampiran Universiti Malaysia Sarawak atau UNIMAS, kenyataan bahawa Jalan Datuk Muhammad Musa adalah jalan persekutuan adalah sebenarnya tidak benar, tetapi
cadangan jejantas tersebut terletak di Samarahan Expressway yang merupakan jalan negeri. Sehubungan itu, permohonan jejantas wajar dikemukakan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Saya juga ingin maklumkan sebagai maklumat tambahan kepada Yang Berhormat Paya Besar, projek ini sebenarnya telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-10 RP2 ya, sebanyak 3.2 juta bagi skop reka bentuk dan pengambilan balik tanah, dan baki peruntukan sebanyak 180 juta dicadangkan di bawah rancangan Malaysia ke-11 Yang Berhormat. Itu sebagai tambahan ya. Datuk Seri yang pengerusi, ahli yang berhormat dari Sepang pula telah membangkitkan mengenai bilakah kerja-kerja pembaikan jejambat Putrajaya Link berhampiran Plaza Tol Putrajaya yang runtuh pada bulan Februari 2013 yang lalu akan dimulakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, persimpangan bertingkat yang menghubungkan Taman Putra Perdana Puchong dengan Taman Sains Selangor 2 berhampiran Plaza Tol Putrajaya itu telah dibina dan dimiliki oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor atau PKNS. Pada masa kini, sebuah syarikat juru perunding pakar telah dilantik untuk menjalankan kajian terperinci terhadap punca kegagalan jejambat berkenaan. Kajian tersebut dijangka akan disiapkan dalam tempoh masa terdekat. Kementerian ini bersama Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor atau UPAN sentiasa memantau perkembangan perkara ini menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau LLM, PKNS dan Pelas Berhad bagi memastikan projek ini dapat dibaik pulih dengan segera. Datuk Seri Pengerusi, ahli yang berhormat dari Kulai pula telah membangkitkan mengenai isu tindakan yang akan diambil terhadap pihak kontraktor yang terlibat dengan insiden keruntuhan siling yang berlaku di Hospital Serdang, Selangor. Setakat ini belum ada sebarang tindakan diambil terhadap mana-mana pihak, memandangkan proses siasatan masih lagi sedang berjalan. Yang berhormat Datuk Seri Pengerusi, akhir sekali yang ahli yang berhormat dari Kluang telah membangkitkan mengenai isu ketidakhadiran Ketua Pengarah Kerja Raya atau KPKR dalam sesi temuduga di hadapan panel penasihat bebas insiden kemalangan nahas bas di Jalan Genting, Kuala Lumpur, iaitu sebagaimana penemuan dalam laporan bebas berkenaan yang telah dikemukakan oleh kerajaan. Okey, Yang Berhormat Kulai. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya sikit tentang insiden Hospital Sedang itu. Timbalan Menteri tadi cakap bahawa siasatan belum diselesaikan. Jadi saya nak tanya, bila itu siasatan akan diselesaikan, memandangkan insiden siling runtuh itu berlaku pada tahun lalu. Tak silap saya rasa pada bulan Disember, November pun ada. Jadi sampai sekarang lebih kurang sudah setengah tahun. Jadi lebih kuranglah bila siasatan tentang punca keruntuhan itu boleh diselesaikan. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya akan maklumkan Yang Berhormat secara bertulis kerana saya tidak ada jangka waktu ya bilakah penyiasatan terhadap kes ini akan selesai kerana ia melibatkan banyak pihak. Yang Berhormat ya. Terima kasih. Datuk Seri Pengerusi, seperti yang saya katakan tadi mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Keluang, untuk makluman ahli Yang Berhormat juga, Ketua Pengarah Kerja Raya atau KPKR telah diwakili oleh Pengarah Bahagian Senggara Fasiliti Jalan Jabatan Kerja Raya untuk menghadiri sesi temuduga tersebut dengan andaian isu-isu yang dibangkitkan untuk tujuan laporan panel bebas ini telah ataupun lebih menjurus kepada aspek spesifik Jalan Genting Kuala Lumpur. Namun demikian, kementerian ini mengambil perhatian dan memandang berat terhadap isu berkenaan dan akan memastikan ia tidak berulang lagi pada masa hadapan. Ya, Yang Berhormat Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Terima kasih Menteri. Soal jawab sebagai soalan tadi. Dewan. Oh, tadi ada saya present. Bagaimanapun ada satu soalan, mau tanya juga. Ini penting. Soalan ini ya saya mau ingin tahu apakah status pembinaan jalan pesisiran Tawau ataupun Tawau Coastal Highway yang telah pun dicadang sejak 30 tahun yang lalu. Saya harap Kementerian Kerja Raya boleh memberi satu jaminan yang tetap untuk melaksanakan projek tersebut.
untuk membawa kemudahan kepada rakyat yang tertinggal di pesisiran Tawau. Nah, ini lama sudah, cakap sudah tahun masa musim berjaya lagi. Sudah dalam rancangan Malaysia 6 kali sudah luluskan. Tapi sampai hari ini pun belum lagi dilaksanakan. Kedua, saya pun ambil peluang juga ini. Ya Umat, tapi ambil peluang ya Umat. Dia kalau tak dibahas, ya Umat kalau membangkit pada ketika ini, dia melanggar peraturan masyarakat. Oh, oke. Yang Tapi ini itu kasih tuh. luang sedikit lah karena ambil keputusan supaya ini susah mau datang nih dari Sabah. Tulis surat, Okey. tulis surat ya Umat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak apa yang berhormat, kawasan yang berhormat dengan kawasan saya hanya 48 km. Bila-bila bolehlah datang ataupun sampaikanlah ya secara bertulis. Saya akan cuba, kementerian ini akan cuba menjawab persoalan yang dibangkitkan. Terima kasih yang berhormat. Setakat ini sahajalah Datuk Seri Pengerusi penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Kejaraya. Kementerian akan mengambil perhatian dan tindakan ke atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan, dan mana-mana pertanyaan yang tidak sempat dijawab akan diambil perhatian dan akan ada tindakan susulan selepas ini. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat. Ada yang berhormat masalah bahawa wang sejumlah 50